Okey, kita sambung balik. Sekejap. Okey, kita tengok apakah contoh aplikasi elektrolisis yang digunakan dalam industri. Okey, yang pertama adalah persakan logam. Okey, persakan logam ni boleh kita buat berdasarkan konsep ataupun berdasarkan teori kedudukan logam dalam siri keaktifan logam lah. Okey, jadi semasa di tingkatan 3 awak telah pun diperkenalkan dengan apa siri kereaktifan salah cakap. Okey, siri kereaktifan logam. Okey. Kemudian hai. Okey, kemudian kemudian dari siri ni, okey, logam-logam yang aktif seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium ni kita boleh ekstrak daripada dia punya campuran daripada dia punya biji dia ataupun garam dia. Okey. Kita boleh gunakan elektrolisis leburan biji atau garam tu lah. Contoh kita ada kita ada biji AB. Kita ada biji AB. Bukan. Kita ada garam AB. Jadi garam AB ni kita boleh leburkan dan kita boleh buat elektrolisis. Jadi kita boleh asingkan garam A. So yang B ni akan terenak lah. Akan kalau kalau A tu yang terenak, yang tu yang kita akan ambil guna. So B tu mungkin akan dibebaskan ke dalam udara lah. Okey. Kemudian contoh yang kedua adalah penulinan logam. Okay, dalam penulinan logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anod. Okay. Dan manakala logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Yang tidak tulen, yang kita nak tulenkan tu lah. Okay, jadi anod. Dan yang dah tulen, yang original dah memang ada sampel dah, kita jadikan sebagai katod. Okay, semasa proses elektrolisis, proses elektrolisis dijalankan, logam pada anod dia kan tak tulen asal dia. Dia akan melarut dan dia akan pergi ke dalam elektrolit membentuk ion, dan ion ni akan bergerak ke katod untuk dinyacas dan akhirnya akan terenak pada katod sebagai logam tulen. Okay. Kita dah ada satu logam tulen, mungkinlah saiznya kecil sebagai katod, dan kita ada satu logam yang tak tulen yang besar sebagai anod. Bila kita on saja elektrik, logam yang tak tulen tadi tu, logam yang tak tulen pada anod ni, dia akan melarut, dia akan masuk ke elektrolit dan akhirnya dia akan bergerak ke katod lah. Dia akan bergerak ke katod yang tulen tadi ni. Lama-lama dia akan terenak, dia akan melekat pada logam tulen dan akhirnya kita akan dapat hasil logam tulen tu 100%. Okay. Kemudian satu lagi adalah penyaduran logam. Dalam penyaduran logam, contoh emas, platinum atau perak, kita akan sadu pada logam yang lain untuk jadikan logam tu kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Contohnya ini yang ada orang emas 24 karat, 3 karat, 6 karat, apa benda tu kan. So kita ada besi contohnya, kita akan sadukan dengan emas, bukan emas 100% emas ni. Emas yang pada karat-karat yang rendah lah, maksudnya bukan 100% emas. So nanti barang yang akan tersadu ni akan nampak seperti emas. Cuma dia kualiti dia berbeza lah. Penjual kena declare lah, yang mengatakan barang kemas yang dia jual ni bukan emas tulen, tapi ada emas, contoh emas 6 karat. So pengguna pun tahulah. Kemudian satu lagi aplikasi adalah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan ataupun electrocoagulation. Elektropenggumpalan ni adalah satu teknik untuk merawat air sisa. Elektro ni menggunakan dua proses, iaitu elektrolisis dan penggumpalan. Guna dua proses iaitu elektrolisis dan penggumpalan. Ada gambar rajah dalam muka 192. Ni inilah elektropenggumpalan ni. Pada kaedah pertama iaitu proses elektrolisis,
Okey, pada anod, elektrod logam seperti aluminium mengayon dalam elektrolit untuk menghasilkan ion aluminium yang bercas positif. Okey. Ni mana okey ni. Ini adalah anod, ada lambang positif positif Okey, kita guna elektrod logam aluminium. Okey, dan elektrolit juga sorry, dan dia akan hasilkan ion aluminium. Okey, ion yang bercas positif ni dia akan bergerak dalam elektrolit ni lah, dalam air sisa yang kita nak cas tu, yang kita nak cas tu lah. Okey. Kemudian pada katod, pada katod yang bercas negatif ni, ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacas membentuk gas hidrogen. Okey, gelembung gas hidrogen ini akan terbebas dari katod dan naik ke permukaan air. Okey, disebabkan dia adalah gas, jadi dia kurang tumpat, maka dia akan naik ke permukaan. Okey. Kemudian selepas elektrolisis ni berlaku pula proses penggumpalan. Okey. Penggumpalan ni berlaku apabila ion aluminium, ion hidroksida dan bahan pencemar dalam air sisa bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flok. Ya. Tadi ingat anod aluminium larut jadi ion aluminium. Okey. Ion dalam elektrolit jadi ion aluminium. Dia akan bergabung bersama-sama dengan ion hidroksida daripada air dan bahan-bahan pencemar lain lah, apa-apa bahan sisa yang ada dalam air itulah. Okey, dia akan bergabung dan menghasilkan gumpalan yang kita panggil sebagai flok. Nampak ni flok. Maksudnya air sisa ni dia tak akan menggumpal lah. Dia tak akan membentuk gumpalan dan akan turun ke bawah kalau dia tidak diaruhkan ataupun dia tidak dibantu dengan ion aluminium dan hidroksida tadi. Okey. Kemudian flok yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terlepas dari katod dibawa naik ke permukaan air. Flok yang lain tenggelam dan berkumpul pada dasar. Okey. Flok ni sama ada dia tenggelam ataupun dia terapung dalam gelembung hidrogen yang dibebaskan daripada katod ni. Ada dua cara lah maksudnya. Kalau dia tenggelam, dia akan jatuh ke bawah, dia akan pergi ke dasar. Dan kalau dia terperangkap dalam gelembung gas hidrogen, jadi dia akan dibawa naik ke permukaan air. So air di tengah-tengah ni akan jadi air yang bersih. Di tengah ni akan jadi bersih lah. Okay. So flok mesti bergabung dengan ion aluminium dan ion hidroksida. Ion hidroksida daripada air, ion aluminium daripada anod. Membentuk flok, sama ada dia jatuh ke bawah ataupun dia terperangkap dalam gelembung-gelembung hidrogen ni lah. Kalau dia terperangkap dalam gelembung hidrogen ni, so dia akan naik ke atas, dia akan terapung di atas. Okey ya. Jadi itulah proses menggunakan dua proses iaitu elektrolisis dan penggumpalan, electroagulation ataupun elektropenggumpalan. Okey. Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita sambung dengan sel kimia. Okey, subtopik 6.2 iaitu sel kimia. Jadi sel kimia ni apa? Okey, sel kimia ni adalah satu sel ataupun benda yang boleh menghasilkan elektrik dan boleh mengalirkan lah. Okey, jadi sel kimia ringkas untuk peringkat tentang 5 ni, pertama sekali kita perkenalkan dengan sel kimia ringkas. Okey, sel kimia ringkas ni adalah satu sel yang menggunakan dua jenis logam berlainan. Okey, dan mesti direndam di dalam satu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar lah. Okey, kenapa nak sambung kepada voltmeter ni? Supaya voltmeter ni lah yang boleh bagi tahu bahawa ada atau tidak elektrik yang terhasil. Okey, so nak hasilkan elektrik ni mesti guna dua jenis logam yang berbeza. Contoh ni dia guna magnesium dan kuprum. Okey, dan larutan dia adalah kuprum 2 sulfat. Okey. Kemudian kenapa kita sambungkan pada voltmeter tu, sebab kita nak tahulah sama ada atau tidak elektrik yang terhasil dalam sel kimia yang kita buat ni. Okey. So ini adalah contoh sel kimia ringkas.
Ya. So dia mesti ada elektrolit dan dia mesti ada dua jenis logam yang berbeza ataupun dua elektron yang berbeza lah. Okey. Kemudian dia terbalik dengan elektrolisis yang kita belajar sebelum ni lah dalam untuk siri elektrokimia ni. Okey. Apa terbalik pula? Dia berdasarkan konsep apa cara kita nak susun cara kita nak susun elektrod positif dan negatif tu kita mesti mengikut siri elektrokimia ni. Okey, mengikut siri elektrokimia yang awak dah diperkenalkan sejak menengah rendah lagi itulah. Okey, jadi semakin ke atas semakin tinggi ke elektropositifan tu dia. Okay, maksudnya semakin atas semakin elektropositif lah. Okay, ni aktif lah ni. Ni semakin aktif lah. Okay, kemudian kenapa kita letak magnesium sebagai negatif dan kuprom sebagai positif? Okey, kenapa barulah boleh diterangkan menggunakan siri elektrokimia ni. Okey, magnesium menjadi terminal negatif dan kuprom menjadi terminal positif kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprom. Okey, tengok. Magnesium lebih tinggi berbanding dengan kuprom, kedudukan dia. Maksudnya, dia ni, magnesium ni lebih mudah dermakan elektron dia berbanding dengan kuprom. Lebih mudah. Okay. Magnesium yang mendermakan elektron akan membentuk ion magnesium dan akan larut dalam elektrolit larutan kupron bersulfat dan dia akan bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kupron yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia ni. Okay. Cikgu terbalik ke terang? Oh, so sorry. Kenapa magnesium negatif? Sebab dia lagi aktif daripada kuprom. Okey, dia ni lebih aktif, lebih tinggi kedudukan di dalam siri elektrokimia, maka dia ni lebih mudah mendermakan dua elektron. Disebabkan dia lebih mudah mendermakan dua elektron, maksudnya dia lebih cepat jadi terminal negatif lah. Cikgu boleh cakap tadi ya. Okey, sorry. Okey, kita betulkan balik. Magnesium dia lebih tinggi kedudukan dia dalam elektrokimia berbanding dengan kuprom. Maka dia menjadi terminal negatif. Kenapa terminal negatif? Sebab dia lebih mudah derma elektron dia. Dia lebih mudah mendermakan elektron dia. Maka dia akan menjadi terminal yang negatif. Okey, jadi elektron yang terbebas daripada dia tu akan mengalir masuk ke dalam litar. Okey, pergilah ke arah kuprom yang bertindak sebagai terminal sel positif. Okey, terminal positif sel. Okey, elektron dari magnesium yang diterima tadi tu, okey, elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprom dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen kerana ion kuprom 2 kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Okey, jadi elektron daripada magnesium tadi, diterima oleh ion kuprom dan rod kuprom tadi, dia tak akan pilih ion hidrogen lah sebab ion hidrogen sebab ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Okey, kemudian pepejal kuprom akan terbentuk dan terenak pada jalur kuprom. Kenapa? Sebab dia dah menerima dua elektron tadi tu. Dan sekarang kuprom bertindak sebagai terminal positif lah. So kedudukan dia, siapa yang lagi bawah dia akan jadi positif. Siapa yang atas akan jadi negatif. Sebab yang lagi atas lagi mudah dermakan elektron. Bila dia mudah dermakan elektron, jadi dia akan jadi negatif. Elektron yang dia dermakan tu akan pergi kepada positif. Di positif
dia akan menerima elektron dan dia akan memilih elektrolit yang kuprom tadi, itulah. Jadi kuprom akan terenak pada dia. Lama kelamaan, magnesium ni akan menjadi nipis dan akhirnya akan habislah, akan habis sebab semua logam dia telah terion. Okey. Pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar sel akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Jadi pergerakan elektron tadi tu, pergerakan elektron tadi tu akan mengalirkan, akan menghasilkan tenaga elektrik, dan dekat kuprom, dekat rod kuprom dia akan pilih kuprom 2 sulfat lah. Okey, daripada ion hidrogen air tu, dia akan pilih. So nanti dia akan terenak, lama-lama dia ni akan menjadi semakin tebal, dan magnesium pula akan jadi semakin nipis. Okey, elektron yang didermakan akan menghasilkan arus elektrik, akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, menjelaskan perubahan tenaga yang berlaku adalah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Di rod kuprom, anion yang terpilih adalah kuprom, sebab antara kuprom dengan hidrogen lah, sebab dalam ni kan ada air. Dia akan pilih kuprom, jadi kuprom akan terenak di anod. Okey. Cat ion yang terpilih adalah kuprom, dia akan terenak pada kuprom ni. So lama-lama dia ni akan gemuk, magnesium ni akan nipis. Okay, so akan selesailah. Ini adalah contoh kepada proses penyaduran yang berlaku dalam kita punya kilang. Kilang-kilang dia nak buat proses penyaduran, dia pakai dulu lah benda yang nak disadurkan, benda yang kita nak sadurkan tu kita letak sebagai positif kat sini. Okay, benda yang kita nak, contoh awak ada besi warna putih, awak nak sadurkan dengan warna emas. So kat sini mesti emas, kat sini besi tu, nanti emas tu akan sadurkan di sini. Dengan syarat elektrolit yang digunakan tu juga adalah daripada emas tu juga. Macam tu. Daripada larutan ataupun saduran emas. Dan leburan emas. Okey. Cikgu rasa cikgu kena ulang bab ni esok. Sebab macam pening-pening juga ni. Okey, esok di live chat kita cuba ulang balik bab elektrokimia ni. Okey ke korang? Okay, cikgu stop presenting dulu.